Okey, kita sambung dengan soalan nombor 5. Okay, the weight of an object W, tension T1, T2 are in static equilibrium. Okay, highlight this one, static equilibrium. Okay, related to static equilibrium is first law. Okay, so awak tahu ni summation F equal to 0. Okay, as shown in the figure 4.3, if W equal to 40 Newton, calculate T1 and T2. Okay, gambar ni pun betul sikit. Okay, betul sikit betul sikit. Okay, betul sikit. Okay, cantik lah kan. Okay. 60 Newton down there. Okay, so saya tak nak buat kat sini sebab saya rasa macam panjang sikit. Kita buat kat sini je. Tak. Kita buat kat page baru. Okay, so ni soalan nombor 5. Saya lukis balik. Okay, sini 50 degree. Oops. Sini 60 degree. Okay, this one label as T1, T2. Okay, label dia arah mana ni? Mesti keluar daripada titik ni. Okay, keluar direction dia. Okay, weight kat sini ada weight. Okay, saya label ni weight kat bawah. Dan dia sama dengan T sini. Okay, di sini. Okay, kalau saya letak sekarang ni kita kena, ni adalah simple diagram. Okay, simple diagram. Okay, nak senang kita transfer kepada free body diagram. Okay, free body diagram saya sekarang kat sini ada titik. Okay. Saya dot kan, jangan buat garis ni buat garis putus-putus. Okay. Ni adalah T1, T2. Sini 60 degree. Sini adalah weight. Gambar saya silap. Oops. Di sini 60 degree. Okay, kalau sini 50, kat berapa kat sini? Sama juga iaitu 50. Kenapa 50? Apa panggil dulu kalau kat form tu zigzag kan? Zigzag angle. Okay, sudut sini sama dengan sudut dekat sini. Okay, 50 degree. Okay, ada berapa? Ni step pertama tadi awak buat. Ni step kedua. Okay, step yang ketiga. Apa yang kena buat? Okay, saya suka macam chapter 1. Okay, kita resolve the forces. Okay, X component, Y component. Okay, ada 3 force kat sini. T1, T2 dan juga W. Okay, dan awak tahu kat sini summation Fx equal to 0. Summation Fy pun equal to 0. Tahu mana? Tadi ayat dia kata tadi static equilibrium. Kan? Okay, T1 kita. T1 kita kat kuadran mana? Kuadran yang kedua. X component negatif. Y component positif. Okay, T2 dekat kuadran yang keempat. Okay, kuadran keempat. X positif, Y negatif. Okay, W dekat kuadran mana? Tak ada kuadran. Dia dekat Y exist. Okay, so X component dia kosong. Dan W akan jadi negatif. Berapa tadi? Negatif 40 nilai dia. Okay. Okay, follow. Okay, lepas tu T1. Kita cari X component of T1. Dekat mana X component of T1? Di belah sini kan? X component dia. T1. Okay, so T1 Tx sama dengan adjacent dengan hypotenuse. Ataupun kalau
angle awak tu di paksi X, saya kata terus pakai cos je kan. Okay, so ni akan jadi T1 cos 50. So T1 sin 50. Okay, T2 di kuadran yang keempat. Okay, 60 degree tu melekat di paksi Y. Okay, ni paksi Y, dia melekat kat paksi Y ni. Okay, saya tak nak melekat di paksi Y, saya nak dia melekat di paksi X, iaitu 30 degree. Okay, bila melekat di paksi X, senang sikit kita nak guna. Kita pakai T2 cos 30 degree dan T2 sin 30 degree. Kan? Okay. Lepas tu, apa yang kita buat seterusnya? Step yang keempat, kita boleh total up bahagian X component. Okay. Total up negatif T1 cos 50 degree tambah T2 cos 30 degree tambah kosong sama dengan kosong. Tu summation fx equal to 0. So awak total bahagian X component ni samakan dengan kosong. Okay, saya ulang kenapa kosong, sebab ni adalah static equilibrium. Kalau static equilibrium, summation fx kosong, summation fy pun kosong. Okay. So T1 cos 50 degree sama dengan T2 cos 30 degree. Okay, so T1, okay, tekan kalkulator, make sure kalkulator awak tu dalam mode degree, bukan mode radian, mode degree. Okay, tekan cos 30 bahagi dengan cos 50. So akan dapat 1.347 T2. Okay, ni your first equation. Okay, seterusnya kita total up pula summation bahagian Y component. Okay, summation Fy equal to 0. T1 sin 50 degree tolak T2 sin 30 degree tolak 40 equal to 0. Okay, substitute the value equation. So ni T1 ni kita substitutekan ke dalam ni. So akan dapat 1.347 T2 sin 50 tolak T2 sin 30 tolak 40 sama dengan kosong. Darab sin 50 dengan 1.347 sin 50. So akan dapat 1.032 T2 tolak dengan sin 30 dapat 0.5 kan. 5 T2 tolak 40 ikut tu kosong. Okay, ni sama ni. T2 dia penyebut kalau katakan 1.032 X tolak dengan 0.5 X. Okay, ni yang sama Ni yang sama. Jangan terkejut pula tengok kan. Tolak 0.5. Okay, dapat 0.532 T2. 40 ni negatif, saya bawa ke belah kanan akan jadi 40. So T2 sama dengan 40 bahagi answer. Okay, dapatlah 75.2. Okay, dah dapat 75 T2. Okay, substitute balik. In equation 1. So T1 sama dengan 1.347 darab dengan T2 75.2. So awak akan dapat 101.28 Newton. Okay, boleh follow step by step ni. Mula-mula lukis simple diagram, faham ke simple diagram tu macam mana. Okay, kemudian buat free body diagram. Ini kat point ni. Okay,
Okay, buat favorite diagram, tengok angle dia betul-betul. Kemudian kita buat resolve into X and Y. Ada 3, kalau ada 3 force, kita buat 3 force. Kat sini, okay, summation equal to F X dengan F kosong sebab static equilibrium. Lepas tu kita carilah. Okay, boleh? Okay, tak apa. Don't worry, nanti kita buat banyak lagi exercise. Ada pasti banyak soalan macam ni. Okay. Kemudian kita tengok ke soalan yang kedua. A 3 kg cube is placed on a rough plane. Okay, the plane is, maksudnya sekarang ni plane tu mendatar lah. The plane is then tilted. Kita sengitkan sampai cube tu start to move from rest. Start to move tapi tak bergerak lagi. Okay, this occur when the angle of inclination is 25 degree. Calculate the static friction coefficient. Big kau. Okay, static friction coefficient. Apa benda tu? Yang ini. Mu S. Okay, static friction coefficient between the cube and the rough plane. Nombor 5. Nombor 2 tadi. Nombor 2 ke? Saya pun lupa soalan nombor apa. Okay, nombor 2. Okay, kita continue dengan nombor 2. Okay, so saya buat kat page lain. Okay, nombor 2. Okay, maksudnya sekarang ni, tadi dia awal-awal dia dalam keadaan macam ni. Cube tu. Lepas tu kita sengitkan sampai dia nak bergerak pada angle 25 degree. Okay. Okay. Okay, ni cube. Okay. Berapa force yang ada dekat dalam gambar ni? Okay, kalau saya tengok, saya delete ni, saya tengok ada 3. Okay, so sekarang ni saya lukis free body diagram. Okay, so first sekali ada apa? Okay, objek ni dia ada, ni surface kan? Okay, objek ada, mesti ada weight. Mesti jatuh ke bawah. Kemudian objek ni ada contact in surface 90 degree, ada normal. Okay, ada normal. Lepas tu satu lagi, objek ni tendensi dia untuk jatuh ke bawah. So friction dia mesti ke arah atas. Okay, boleh? Okay. Okay, kalau saya tanya, kalau sudut sini 25, berapa sudut kat sini? Okay. Kalau sini 25, sini 25, sini 90. So dekat sini akan jadi 65. Okay, bila 65 kat sini, 90 tolak 65 sama juga kat sini akan jadi 25. Okay, so basically sudut kat sini sama dengan sudut dekat sini. Okay, sekarang keadaan kita incline plane. Okay, incline plane. Bila incline plane, plane. Okay, keadaan akan pening sikit. Okay, apa yang saya buat selalunya, saya akan sengitkan. Ni akan jadi X component. Ni akan jadi Y component. Okay, sebelum ni kalau kita punya kotak macam ni, senanglah kan. Ini X positif sini, Y positif sini kan. Okay, yang X ni, dia mesti ikut objek tu nak jatuh ke arah mana. Kalau naik atas, X awak akan jadi ke belah atas. Kalau objek tu jatuh ke bawah, X positif ke arah bawah. Okay. Okay. Ni dalam keadaan static. Okay, apa yang saya perlu buat sekarang ni, saya cari summation Fx equal to 0. Saya tahu summation Fx equal to 0 sebab dia static, dia tak bergerak. Okay, apa yang berada di X component awak nampak sini? Okay, saya nampak yang berada di X component kat sini, iaitu W ni kat mana ni? X kita kat sini, Y kita kat sini. W ni ada 2 komponen. Dia akan ada, W ni akan ada WX dan juga ada WY.
Okay, saya label kat sini supaya awak nampak clear sikit. Ni W. Okay. Okay. Sini sudut 25. Okay, sudut 25. Saya nak cari WX dan WY. Ni WY, ni ada WX. Okay, yang ini adalah dia punya, orang panggil, ni apa resultant kan. Okay, yang ni maksudnya yang ni starting, yang ni final. Okay, so WY awak mesti ke arah bawah, WX ke arah kiri. Okay, WY ke arah bawah, WX ke arah kiri. Okay, so sekarang W tadi angle kita macam axis kita macam ni, X positif sini, Y ke arah sini. So WX sekarang ni dia sebabkan dia bergerak ke arah kiri sama dengan paksi X yang positif. So WX ni akan jadi positif. WX. Okay, FS ni berada di belah, dia bergerak ke arah kanan. So dia akan jadi okay, so akan jadi FS equal to 0. Okay, WX saya opposite per hypotenuse. So dia akan jadi W sin 25 tolak dengan friction sama dengan kosong. W sama dengan apa W ni? W equal to mg. So kat sini akan jadi mg sin 25 tolak friction force. Okay, so M kita sama dengan 3, G 9.81 sin 25. Okay, static friction tadi saya tulis dah ni mu S N equal to 0. Yang kita nak cari sekarang ni adalah static coefficient of static friction. N ni nak tahu dah mana? N ni berada di paksi mana? Berada di paksi Y. Okay, so kita perlu buat apa? Kita perlu cari summation Fy equal to 0. Okay, summation Fy equal to 0. Okay. Y berada di atas positif, N berada di atas positif. Yang berada di bawah ni akan jadi negatif. Yang berada di bawah ni apa? Wy. Okay, so akan jadi N minus Wy equal to 0. So, N equal to Wy. Wy sama dengan W adjacent per hypotenuse W cos 25 sama dengan mg cos 25 3.981 cos 25 sama dengan okay, 26.67 Newton. Okay, substitute dalam ni 3.981 sin 25 tolak dengan 26.67. Ni adalah normal normal ni adalah Newton mu S equal to 0. So, mu S sama dengan 12.44 bahagi dengan 26.67. So, jawapan dia akan dapat 0.466. Okey, tak ada unit. Ni adalah koefisien per kali. Okey, per kali sahaja. Lagi satu sebabnya Fs equal to mu Sn. Yang ni Newton, yang ni pun Newton. Kalau bahagi mu S bahagi dengan normal, ni Newton, so tak ada unit. That's why kat sini tak ada unit. Dapat Okay, saya ulang balik kat sini. Angle pula. X-axis ni positif kalau ke arah bawah sebab tendensi objek ni untuk jatuh ke arah bawah. Yang ni kita boleh berubah ikut kita punya keadaan. Okay, untuk incline plane ni. Okay, sebab nanti awak jangan confuse dekat bila kita nak masuk
Yang second law, lagilah banyak berubah-ubahnya. Okay. Ni yang paling basic ni. Okay. Ni nak jatuh ke, dia objek ni tendensi kecenderungan dia untuk bergerak ke bawah. So that's why saya letak X axis positif ke arah bawah. Okay, Y ke arah atas. Okay, W ni disebabkan dia ada dua komponen, X dengan Y. So saya kena bahagikan kepada WX dengan WY. Okay, W ni, yang ni start. Ini ekor, ni kepala dia hujung. So kita kalau awak belajar form 5 dulu pun selalunya dia akan start pada sini atau yang final kan. Okay, so kita start dari sini sampai ke sini. So that's why WY ke bawah, WX ke kiri. Okay. Okay, ke kiri. So WX awak ni sama arah dengan X axis, positif X axis. So WX akan jadi positif. Okay, WY pula sebab ke bawah, Y axis positif ke atas, WY ni ke bawah, so dia akan jadi kat sini negatif. Okay, boleh hadam benda ni. So saya harap awak bolehlah slow-slow. Kemudian try buat soalan pasca. Okay, saya tanda ni. Okay, nombor 2. Okay, nombor 2. Nombor 5. Itu juga. Okey. Nombor 13. Nombor 16A. 16A je. Itu je. Okey, 4 soalan. Try buat bagi awak familiar dengan macam mana nak resolve resolve X and Y component. Okay, mahirkan dulu untuk first law. Okay, itu je untuk saya. Okay, terima kasih.